أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها بطلة أو كما قال في صحيح رواية Imam Muslim daripada Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, iqra'ul Qur'an. Nabi kata, bacalah Quran. Tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cukup ambil peran tentang hal baca Quran. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, iqra'ul Quran. Hendaklah hangpa semua banyak baca Quran. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Nabi kata, kerana sesungguhnya siapa yang rajin baca Quran, apatah lagi orang yang hafal Quran, di hari kiamat esok, Quran akan main kepada orang yang baca dia, Quran akan main kepada orang yang hafal dia, dalam keadaan dia menjadi syafi'ah, dia menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang itu. Kalau kita boleh, kita wajibkan diri kita, kita komit setiap hari baca Quran 2 muka setengah. Lepas subuh baca Quran 2 muka setengah kita baca, InsyaAllah pada 8-9 bulan sekali khatam. Siapa yang boleh buat benda ni? Nabi kata, fa'innahu yanti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Di hari kiamat esok, Quran main dan dia menjadi pemberi syafaat. Pemberi syafaat maksudnya bagi pertolongan. Waktu kita susah, waktu itu dia tolong kita. Iqra'u az-Zahrawaini. Nabi kata, kalau boleh banyakkan membaca 2 surah
yang disebut oleh Nabi dengan nama Az-Zahrawaini. Apa dia surah yang dikatakan Az-Zahrawaini ini? Nabi kata Al-Baqarah. Satu, Al-Baqarah. Dan yang kedua, wa surah Ali Imran. Dan surah Ali Imran. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير. Nabi kata kerana dua surah ini, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, siapa yang rajin untuk baca dua surah ini, di hari kiamat esok dia akan main kepada orang yang rajin baca dia seperti dua tumpuk awan. Quran ini akan main dalam rupa bentuk ghammatani, dalam bentuk ghamam. Ghamam ini maksudnya kumpulan awan. Dia akan main Al-Baqarah satu kepui awan, Ali Imran satu kepui awan. Di padang mahsyar, di waktu manusia duduk di tengah panas terik, matahari duduk sejengkal atas kepala. Nak ada tak lagi tuan-tuan, yang kata sejengkal atas kepala ni kesukaannya macam-macam. Begitu Nabi Abad, begitu kita boleh nak surah. Yang pentingnya pada mahsyar ini tempat panas. Dalam keadaan panas itu, siapa yang membaca Al-Baqarah, siapa yang membaca surah Ali Imran, dua surah ini akan main dalam bentuk ghamam, dalam bentuk kepulan awan. Dia main dan dia meneduhi orang yang membacanya. Au ka'annahuma ghayayatani. Nabi kata ataupun dia main dalam bentuk naungan, dua naungan, dua teduhan. Satu naungan Al-Baqarah, satu naungan Ali Imran. Dia main, dia menaungi kita, dia meneduhkan kita daripada panas mahsyar itu. Au ka'annahuma firqani min tayr. Nabi kata ataupun dia main dalam bentuk burung dua kawan. Burung kalau dia main sekelompok, dia panggil sekawan burung. Dia main dalam bentuk dua kelompok burung, dua kawan burung. Dia burung ini menaungi orang yang membaca Al-Baqarah dan membaca Ali Imran masa di atas dunia. Dia main, dia memayungi kita di mahsyar yang panas itu. Nabi kata, iqra'u surah Al-Baqarah. Nabi kata, hendaklah hamba banyak baca surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Nabi kata, maka sesungguhnya siapa yang rajin baca Al-Baqarah itu barakah bagi dia. Tuan-tuan, kita dalam budaya kita orang Melayu, bila kita masuk rumah baru, kita baca Yasin. Tapi sebenarnya apa bolehnya baca Al-Baqarah? Pasal apa? Ini satu. Sebab Al-Baqarah itu Nabi kata, fa inna akhdaha barakah. Barang siapa yang mengambilnya, maksudnya yang membacanya, dia mendapat barakah. Kalau di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah, di rumah itu ada barakah. Wa tarkaha hasrah. Nabi kata siapa yang meninggalkan daripada baca Al-Baqarah, dia menyesal di hari akhirat. Nabi kata siapa yang di atas dunia tidak pernah membaca Al-Baqarah, dalam rumah dia tidak pernah membaca Al-Baqarah, kalau siapa yang macam ni di hari akhirat esok, hasrah, dia jadi manusia menyesal. Pasal apa? Pasal Al-Baqarah ini satu, dia menjadi peneduh kita di mahsyar. Lagi satu, dia memberi barakah kepada kita masa di atas dunia. Bahkan kata Nabi SAW, وَلَا تَسْتَطِيعُ الْبَطَلَ. Dan
tidak mengaku Al-Baqarah, ini maksudnya tukang sihir, tidak mengaku tukang sihir untuk nak menyihir orang yang membaca Al-Baqarah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis sahih. Jadi tuan-tuan, walaupun kita dah duduk rumah 10 tahun dah, walaupun kita dah duduk rumah tu dah 15-20 tahun dah, masih tidak terlambat baca Al-Baqarah di dalam dia. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalam dia, Nabi SAW kata rumah itu ada barakah. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalam dia, penghuni rumah itu tidak menyesal di hari akhirat itu. Dan lebih penting daripada itu ialah orang yang mengamalkan Al-Baqarah di dalam hidup dia. Nabi SAW kata tidak akan dapat dikalahkan dia oleh tukang-tukang sihir. Maknanya dia selamat daripada kena magic. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah kena. Yang kata sihir, black magic ini Nabi pernah kena. Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia sahabat Rasulullah SAW Yahudi min Yahudi Bani Zuraik. Aisyah kata Nabi SAW pernah kena sihir dengan satu Yahudi daripada Bani Zuraik. Dia sihir Nabi. Tentang kita baca hadis di masjid Isra pada lepas, cerita Nabi pernah dijamu dengan kambing panggang yang dilumuk dengan samuk. Samuk makna dia racun. Yahudi 2 kali dia berbuat dengan Nabi, 2 kali. Satu, sekumpulan Yahudi lumuk satu kambing panggang dengan racun, dibagi ke Nabi. Nabi tak makan ni. Baru main letak aja Nabi tahu dah. Jibril sudah beritahu Nabi, kata kambing itu ada samuk, ada racun. Nabi tanya Yahudi, Nabi tanya mereka, apa letak racun dari kambing ini? Dia kata ya. Nabi tanya, pasal apa hampa bubuh racun dalam kambing yang hampa nak jamu? Apa salah aku? Apa aku buat ke apa? Ada siapa daripada kalangan hampa yang aku ambil harta cara zalim? Ada siapa di kalangan hampa yang aku bawa panda ke rumah tangga apa? Ada siapa di kalangan hampa yang aku khianati? Ada apa aku buat nak kena ke hampa yang hampa nak racun aku? Jawab ke Yahudi ini. Yahudi ini jawab kepada Nabi. Dia kata tak ada apa, hang tak ada apa katanya. Cuma kami suka kena hang mati. Oh, tuan-tuan Yahudi. Kes kedua, perempuan Yahudi lumuk racun di kambing juga, mai bagi ke Nabi SAW. Yang tu Nabi makanlah dekat kesanai waktu ditengok Nabi SAW. Lepas tu Nabi suruh panggil balik mai perempuan Yahudi. Nabi tanya dia, hang letak racun ke dalam makanan yang hang bagi ni? Dia kata, Nabi tanya dia pasal apa? Dia kata, kalau sekiranya engkau betul-betul Nabi, engkau selamat daripada racun ini. Tapi kalau sekiranya hang bohong, hang bukan Nabi, akan mati dengan racun ini. Nabi SAW biasa kena racun. Malam ni Aisyah radhiyallahu anha cerita, Nabi SAW pernah kena sihir. Allah izinkan Nabi kena racun, Nabi kena sihir sebagai nak buktikan kepada kita, kata Nabi itu manusia. Kalau tidak manusia, ingat Nabi ini malaikat ke? Nabi ini apa ke? Oh, Nabi dia boleh buat pasal dia bukan manusia. Nabi boleh semayang sampai bekak-bekak kaki pasal dia bukan manusia. Nabi, kita nanti hidup bagi alasan macam tu. Maka Allah buat main Nabi daripada kalangan manusia. Dan Allah membuktikan Nabi itu manusia. Nabi makan, Nabi minum, bahkan Nabi pernah kena racun, bahkan Nabi pernah kena sihir.
radhiyallahu anha kata, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudiyyun min Yahudi Bani Zuraik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir dengan Yahudi Bani Zuraik. Yuqalu lahu Nabi bin Al-Aqsa. Nama Yahudi itu ialah Nabi bin Al-Aqsa. Kata Aisyah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhayyilu ilaih. Aisyah kata Nabi bila kena sihir dengan Yahudi ini, dengan Nabi ini, Nabi sampai jadi yukhayyil. Kita kata khayal itu bahasa Arab. Yukhayyil maksudnya Nabi jadi macam khayal. Kerana sihir yang kena ke Nabi itu, Nabi jadi macam khayal. Maksudnya apa? Annahu yaf'alu syai' wa ma yaf'alu. Sampai Nabi ni kadang-kadang dia rasa macam dia buat satu benda, padahal dia tak buat lagi. Itu kesan sihir. Nabi buat satu benda tapi kesan sihir itu Nabi jadi macam tak buat. Pikiran jadi kacau. Hatta idza kana zata yawm aw zata layla da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa da'a. Aisyah kata sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahan dengan sihir yang kena ni, Nabi berdoa kepada Allah, summa da'a, minta doa pada Allah, minta doa pada Allah, minta doa pada Allah, minta disembuhkan daripada sihir yang kena dia. Nabi pun doa, kalau kena apa-apa benda, minta doa kepada Allah, minta Allah bagi sehat. Nabi minta doa, summa da'a, minta kepada Allah, ya Allah, baikkanlah aku daripada benda yang menimpa aku ni. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, asy'arti anna Allah aftani fima istaftaituhu fihi. Setelah ni Nabi kata dekat Aisyah, Nabi kata Aisyah, ingat dah Allah subhanahu wa ta'ala ada hantar mai, ja'ani rajulani, hantar mai kepada aku dua laki-laki, faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijlain. Nabi kata hantar mai dua laki-laki, satu duduk tepi kepala aku, satu duduk tepi kaki aku. Nabi kata dekat Aisyah, Aisyah ingatlah hari itu ni ada mai dua orang laki-laki, satu mai duduk tepi kepala aku, satu mai duduk tepi kaki aku. Aku tahu ini dua dihantar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata duduk di tepi kepala aku kepada laki-laki yang duduk di tepi kaki aku, ma wajahul rajul. Ni mai dua laki-laki yang tak kenal. Tiba-tiba mai rumah Nabi, satu duduk tepi kepala, satu duduk tepi kaki. Lepas itu duduk sembang dua. Nabi dalam keadaan khayal tak khayal, dalam keadaan berasa terukang Nabi dengar perbuatan dua. Mak laki-laki duduk tepi kepala, tanya Allah duduk tepi kaki. Dia kata, ma wajahul rajul. Dia kata, dia ni laki-laki ni sakit apa? Qal matbu. Jawab hadut di kaki tu, dia ni sudah kena buatan orang. Benda ni berlaku kepada Nabi SAW. Qala man qabbah. Tanya hak laki-laki di kepala ni, siapa yang buat dia? Nabi bin Al-Aqsa. Seorang Nabi kata yang buat dia ni nama dia Nabi bin Al-Aqsa. Tanya lagi hak laki-laki seorang ni, fi ayyi syai', dia buat guna apa? Ini asas kepada sihir ada dalam hadis. Sihir ni satu benda yang merupakan cabang ilmu yang diizinkan Allah berada dalam masyarakat dan dipelajari dan digunakan oleh orang yang tak beriman kepada Allah. Berlaku
boleh belajar sihir. Satu orang boleh teraih guna ilmu sihir dia belajar, buat kepada siapa-siapa. Nak jadi tak jadi atas izin Allah. Kepada Nabi SAW Allah izin bagi jadi. Pasal apa? Pasal nak jadi contoh ke kita umat di kemudian hari. Bercakap dua laki-laki ini, dan dua laki-laki ini adalah malaikat yang dihantar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tanya kepada seorang lagi, fi ayyi syai'in, ni sihir yang dibuat kepada Muhammad ni guna apa? Kata dia, fi mushkil atau musyawah. Dia kata guna sikat. Sihir yang dibuat kepada Nabi SAW ini guna sikat. Wa tufdil qal'ah zakar, dan juga guna pelepah kurma kering. Ini barang-barang yang digunakan dalam sihir. Sebab ini tuan, kalau orang tak beriman, dia pergi jumpa kaki buat santam, raman santam benda macam ni. Dia guna minyak buluh, dia guna rambut yang dikisah aduli, dia guna serak lampu Kalimantan, dia guna benda-benda yang macam ni dijadikan ramuan, dicampur dengan jadi serapah memuja iblis dan syaitan. Kalau Allah izin jadi, kalau Allah tidak izin tidak jadi. Nabi SAW sudah kena Labid bin Al-A'sam, satu Yahudi Madinah yang buat ke Nabi ni, dia guna sikat dan juga pelepah kurma kering, digunakan untuk nak mensihirkan Nabi SAW. Malaikat yang seorang ni tanya kepada seorang lagi, fa aina huwa, dia kata di mana diletakkan barang itu. Satu hari kita kan orang buat sihir dalam masyarakat kita hari ini, dia guna besi siap, dia pergi guna macam-macam benda, dia pergi korek, dia pergi tanam bawah tangga, dia pergi tanam di laman rumah, dia pergi tanam belakang rumah, dia pergi tanam di tepi pintu, dia pergi tanam apa, bila orang tu lampak, orang tu kena. Seperti mana yang dibuat oleh Labid bin Al-A'sam, Yahudi Madinah, kepada Nabi SAW. Dia guna sikat, dia guna pelepah kurma kering, digunakan dua bahan ini untuk nasihirkan Nabi SAW. Mereka seorang tanya ke seorang lagi, fa aina huwa, dia kata di mana diletakkan barang-barang itu, dia bukan mana. Kata mereka yang seorang lagi, fi bi'ri dhi arwah, barang itu dibuang di dalam telaga di awal. Barang itu dah dijangki serapah, telah dipuja syaitan, dia dibuang ke telaga. Oh, untuk ingat orang dulu-dulu, kalau hilang barang, dijumpa tak umum. Tak umum ambil anak kadai, anak ikan kadai, jampi. Dia ambil paku kan, dia ambil jarum kan, dia cucuk mata anak kali tu, buta mata dengan izin Allah, buta mata kawan mencuri. Kita sih belum buat mata sampai hari ini. Tu hilang duit, panggil cucu-cucu semua, tanya siapa ambil duit tu, semua kata tak. Tu percaya cucu tak ambil. Tu ingat Allah yang ni, tu jumpa ni pengamal sihir ikan kali ambil, dia tanya dulu, dia kata fikir habis lagi saya nak buat ni. Tu ni radang ni pasal rantai labuk kita, duit ringgit ni susah nak hilang, buat kata cucu pelupuk sakit mata, buta sampai ke seumur hidup. Mata tu cerita elok, sakit, lepas tu tak nampak, dan sampai hari ini tak nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ilmu itu wujud. Pasal apa? Pasal hadis Nabi SAW menceritakan tentang kewujudan ilmu itu.
Nabi SAW sendiri kenal. Gaya buat Nabi ini satu Yahudi Madinah, nama dia Labid bin Al-A'sam. Dia guna sikat, dia guna pelepah, tamar krim, dia jangki salapah, dia dibuang di dalam telaga, di dalam biru, di arwah, dibuang masuk dalam air. Bila Nabi SAW cerita balik ke Aisyah benda ni, Aisyah pun kata, fa'ataha Rasulullah SAW fi unasin min ashabi. Nabi SAW dengan bertemankan beberapa orang sahabat dia, Nabi pergi ke telaga Ziarwan. Nabi pergi. Summa qala, Nabi kata, ya Aisyah, wallahi laka'anna ma'aha nuqa'atul hinna. Nabi kata, wahai Aisyah, apabila aku sampai di telaga yang dimaksudkan itu, yang kata bi'ru itu telaga Zamzam, orang panggil bi'ru Zamzam, telaga Zamzam. Nabi kata, apabila aku sampai di telaga Ziarwan itu, aku tengok ayam telaga itu nuqa'atul hinna, merah macam inai. Ayam telaga yang dibuang barang seher kerana nak seher Nabi itu, air telaga itu sudah bertukar menjadi merah. Wa laka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Nabi kata, dan aku dapat melihat pokok kurma yang ada dekat telaga itu seperti mana kepala syaitan. Nabi kata, keadaan itu dicerita oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Qala, kata Aisyah, faqultu ya Rasulullah afala ahraqtah. Bila Nabi pergi dan Nabi jumpa dah benda ni, Nabi buat balik main, Nabi cerita dekat Aisyah. Aisyah kata kepada Nabi SAW, afala ahraqtah ya Rasulullah, kenapa tidak dibakar sahaja barang itu? Sikat yang digunakan dan pelepah tamar yang digunakan untuk jangki Nabi, untuk seher Nabi itu, Aisyah kata, awak tak bakar saja benda tu. Dalam huraian tadi dia cerita, maksudnya apa dia? Dari segi ilmu seher, kalau dibakar, benda tu balik kepada orang yang buat. Kenapa tidak dibakar saja benda tu? Qala Nabi SAW, la. Nabi kata jangan. Nabi kata, amma ana faqad afanillah. Nabi kata, bukankah aku dah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa kata Nabi? Dia kata, bukankah Allah dah bagi aku sehat balik dah? Buat apa yang nak balas dengan kau? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah balikkan kesehatan kepada aku? Buat apa kita nak bagi orang pula sakit? Kita dah tahu sakit macam mana. Buat apa kita nak buat orang sakit? Begitu. Wa karihtu an uthira 'ala an-nasi syarran. Nabi kata, pun tak suka membalas jahat dengan kejahatan kepada manusia. Nabi kata, aku tahu dia buat kat aku. Allah hantar malaikat mai apa dekat aku. Aku tahu, kata Labid bin Al-A'sam buat. Aku tahu dia khianati aku. Aku tahu dia menzalimi aku. Tapi aku tak suka kejahatan dibalas dengan kejahatan. Fa'amartu biha fadufina. Maka Nabi perintahkan supaya barang-barang sihir itu ditanam sahaja. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun mukadimah hadis yang kita baca mula tadi, kita dah tahu bahawa membaca surah Al-Baqarah boleh menyebabkan kita selamat daripada sihir. Maka amalkan apa yang disuruh oleh Nabi SAW itu. Mudah-mudahan Fatimah itu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Minta maaf dekat sama apa jadi. Itu saya kata kuliah tulis sekali minta maaf. Tuh tak sama. Kalau nak gagap pergi juga
Orang tua dia kata salah, tapi dia bagi orang gelap kat kita dia. Cakap sampai ada angin dia jatuh pula. Saya dia pergi dengan pola itu pintu edas. Dia berkata base tinggi sangat. Dan itu akan mana hilang lagi suara dia lupa lagi. Tak mana boleh dia nak. Baik. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2, kita masih lagi di dalam tafsir surah An-Nahl. Surah An-Nahl muka surat 300. Muka surat 300. Kita sampai di ayat yang di tengah tu, muka surat 300, ayat yang di pertengahan muka surat. Ayat tu ayat 17 surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman yakhluq kaman la yakhluq. Maka adakah yang boleh mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama macam mereka yang tidak boleh mencipta sesuatu seperti makhluk. Istimewa pula asnam, yakni berhala yang disembah oleh kaum musyrikin beserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tadi, Tuhan kata patutkah kita samakan Allah dengan tokoh? Itu ayat tu mudah fahamnya betul. Tuhan kata patutkah kita letak Allah sama dengan berhala? Isu kalimah Allah ini kan wajar dan kita orang Islam merelakan kalimah Allah diletak sekarang dengan Tuhan oleh lebih kurang begitu. Kalau nak dikiaskan begitu, itu sebab yang berbahagia Al-Fadhil Tuan Guru Dr. Harun dia pertahan. Apa nak marah dia, apa nak kata apa dia kata, dia pertahan benda ni. Pasal apa? Implikasinya besar sekali. Implikasi dia besar. Walaupun dia satu kalimah, tetapi Allah itu nama khusus bagi Tuhan orang Islam. Sejak Adam alaihissalam sampai hari ini, nama Tuhan orang Islam satu dia, Allah. Agama dia tidak pernah guna Allah sebagai nama Tuhan mereka di dalam kitab yang dipandu sanjung hari ini. Tahu hari ini Allah nak guna. Ayat yang kita baca pada malam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, afaman yakhluq kaman la yakhluq. Tuhan kata, adakah hampa nak jadikan aku Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan benda yang tak boleh cipta apa-apa? Berhala tokong, batu, kayu, plastik, kaca, diamond dan sebagainya dibuat berhala. Dia tu pun dibuat oleh orang. Apa benda yang dia boleh buat, dia tu pun dibuat oleh orang. Allah kata, wajarkah aku apa nak diletak sama dengan benda ini? Itu ayat 17 surah An-Nahl. Firman Allah, afala tadhakkarun. Maka tiadakah kamu terima pengajaran, maka kamu beriman dengan melihat ini sekalian kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Besar. Allah kata, dah apa tengok dah semua benda aku buat, apa tak boleh tak ambil pengajaran daripada benda-benda ini? Firman Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ini ayat popular. Firman Allah, dan jika kamu bilang, dan jika kamu cuba untuk nak kira, kalau kamu cuba untuk nak bilang nikmat yang Allah bagi dekat kamu satu-satu, nescaya tiada kamu habis bilang akan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, kalau apa nak kira apa nikmat Allah bagi ke apa, kira sampai terlena mata tak habis lagi kira nikmat Tuhan bagi. Sampai mati apa takkan habis apa nak kira nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat apa. Istimewa pula kamu puasa syukur sekaliannya, yakni bilang tidak habis, dan syukur pun demikian juga tidak akan habis. Nikmat Allah bagi paling besar Allah, nikmat paling besar Allah bagi kita beliau
jadi orang Islam. Bukan minta pun, tak minta pun, kata Allah bagi ke kita ni beranak-beranak keluar main mau Islam, ayat Islam. Nuh ada kerja sama dengan kita di pejabat ni. Bukan sedikit beranak main mau bukan Islam, bukan Islam. Maka sekarang hari ini umur 50 bukan Islam. Lu tunggu bila hidayah Allah nak main, nak jadi orang Islam, nak selamat daripada bakar neraka kekal abadi di surga. Sedangkan kita tak minta pun Allah bagi. Nikmat paling besar yang kalau sekiranya manusia tidak syukur, cukup tu. Tanpa perlu usaha, tanpa perlu minta, tanpa apa, Allah bagi jadi orang Islam. Kecil-kecil, kenai-kenai huruf, mak faham tapi mengerti Quran. Masuk darjah 1, erti dah baca Quran. Takkan habis darjah 6, khatam Quran. Tidak diminta, tidak diusahakan, Allah bagi benda tu gifted. Satu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa usaha. Kamu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah beranak naik jadi orang Islam, Allah bagi sehat kita ni. Dia bawa kereta lintas simpang keli, jumpa satu orang yang tak sehat akal, tak waras. Dan tak jumpa saya buat dia tulis nama dia. Lagi dia tulis dengan kampung, lagi dia tulis dengan apa, ada pula kawan pada tolong di padang. Allahu Akbar. Tuhan bagi dia. Kita Tuhan bagi sehat. Boleh pula dia kita sehat. Allah bagi akal sehat, Allah bagi tubuh badan sehat, beranak mai sempurna anggota. Biji mata terletak 2 biji, hidung rupa pakai, segak tangan kaki boleh berdiri gagak. Tak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling penting syukur nikmat kesihatan adalah orang sakit. Tuan-tuan, ada daripada sakit pergi hospital tu. Pasal apa? Pasal nak membangkitkan rasa syukur. Pergi hospital tu, bila pergi masuk buat tu tuan-tuan. 1000 macam sakit tu ada dibuat tu, kita tengok ni, Allah buat Akbar. Syukurlah Allah bagi aku sihat. Allah bagi nikmat keluarga, anak bina, anak berjaya pula. Ada 4 orang brilian, ada 4 orang cerdik. 4 orang anak masuk Irsyad, 4 orang anak pergi kolej Islam, 4 orang anak masuk MCKK, 4 orang anak masuk MRSM, 4 orang anak masuk boarding school, 4 orang anak masuk universiti, 4 orang anak keluar kerja jabatan tinggi, gaji bagus dan sebagainya, 4 orang anak taat kepada mak bapak. Mau apa lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ilmu. Cerdik. Kita ni bukan anak-anak je, kita ni pun Allah bagi ilmu. Ada di kalangan kita Allah tak bagi pandai. Pandai dalam arti kata apa? Wesa habis kata-kata 5 tak lebih tak baca sakit kepala je. Tapi buat niaga jadi, ya Allah, buat akibat ilmu. Allah bagi ilmu niaga. Berapa ramai hari ni tuan-tuan, orang nak dapat title millionaire SPM. Dia tak pandai dari segi pelajaran akademik, tapi dia berilmu dari segi menjaga, cari makan dan pandai buat dia. Ilmu Allah bagi dia. Allah bagi harta, Allah bagi RM2. Dengan RM2 Allah bagi kita boleh hantar anak pergi mengaji. Nak bagi anak jadi doktor, kelulusan yang dia dapat tidak melayakkan dia untuk masuk Fakulti Perubatan Universiti Melaya, Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Tak layak. Kita ada duit, hantar dia pergi India, buat medik, balik jadi doktor juga. Anak orang lain nak kena dapat 4 flat, nak minta, nak masuk medik, belum tentu dapat. Anak kita baru dapat 3.2 dia, tapi kita ada duit. Allah bagi rezeki dekat kita. Duit tu kita spend, ambil ayat mau jadi doktor. Itu nikmat. Itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Boleh melancong, boleh berjalan merata dunia,
boleh berpakaian, boleh beli kenderaan elok, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Allah bagi nikmat makan minum, Allah bagi nikmat persahabatan. Kawan ni Allahu Akbar, yang kata kita ni kawan ni punya ramai. Buat kenuri menikah anak, jemputan 2,000 orang, ada lagi 5,000 marah, mereka bagi. Yang kata kawan ramai ni, panggil 2,000 orang tu pun kita berdiri tangkap awak dagang ni, duduk tunggu orang tu makan kenuri ni. 5,000 orang tu marah kita, mereka bagi. Punya ramai kawan. Walaupun Imam Al-Ghazali dia kata kawan ni 3. Satu, Imam Ghazali kata kawan, yang dia kata kawan dengan dia boleh nasihat kita. Imam Ghazali kata kena kawan dengan kawan. Yang kedua, kawan, dia kata kawan dengan dia, nak minta dia nasihat kita nasihat dia dengar, kawan dengan kawan dia. Ada satu lagi kawan, Imam Al-Ghazali kata nak tunggu dia nasihat kita pun tak ada, kita nasihat dia boleh tahu pakai. Al-Ghazali kata jangan kawan dengan dia. Ada kat kita ni, dia 3 macam ni lah. Aduh nasihat kita duduk nasihat dia, apa pun ada puluh kawan apa tu lah. Punya ramai kawan, itu nyaman persahabatan. Tuan-tuan boleh bayang kat kita jadi kupang temaga, kata orang nak kawan. Jiran sebelah nampak kita balik, berapa masuk pintu tak mahu tengok orang kita. Kita pergi jumpa angkat tangan ke orang berapa tunduk, ikat tali kasut, apa orang tak mahu kawan dengan kita. Bayangkan satu nyaman sudah tidak ada. Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita nikmat ni, Allah minta kita syukuri. Nabi kata man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Nabi kata siapa yang dapat sikit nikmat tak tahu terima kasih, dia ni kalau dapat banyak pun dia tak terima kasih. Kalau sikit dapat pun tak tahu terima kasih, banyak pun dia tak tahu terima kasih. Ya, jadi di Lahad Daturi satu isu, tuan-tuan tengok keliling 10 orang tengok 10 macam pendapat ada. Kita tak boleh pegang kita punya pendapat, tak boleh. Tanya satu orang, dia kata awak biar apa lagi, kita tembak memang boleh. Itu satu orang. Itu satu orang. Tanya seorang yang lain, dia kata tapi kita pun orang Islam, mereka pun orang Islam. Itu satu yang lain. Kedudukan mereka orang Islam di Mindanao ini sama kedudukan macam orang Islam. Orang Islam di Fatani sama kedudukan. Mereka adalah Muslim di negara, mereka adalah minoriti Muslim di negara orang yang bukan Islam. Hak daripada dinafikan. Macam mana orang Islam di selatan Thai itu cakap apa semua pelantar. Kita alangkah baiknya kalau semua daerah Patani itu di Malaysia akan lepas duduk orang pelantar pun tak apa. Kita ingat macam tu, tapi tak boleh sebab dunia ada undang-undang dia, ada batasan geografi dia. Ni pokok Solo, pokok Islam Mindanao sama mereka ni. Cuma silap mereka apa dia? Tak bersyukur. Itu silap mereka, tak bersyukur. Mereka dibantu selama ini, sama ada melalui pihak berkuasa ataupun individu di Malaysia membantu mereka. Bantuan itu kita erti, kita tahu dengan kita tak tahu je, tapi bantuan itu kita mereka. Bukan sedikit orang-orang Islam kita di Malaysia ni yang pakai title Datuk Mindanao. Pasal apa? Pasal pergi bagi sedekah Quran dengan sejadah, dapat Datuk Mindanao. Nah, abang kata apa? Bantuan diberi kepada mereka. Ketidaksabaran mereka kerana kurang bersyukur mereka, sambung masuk buat onak jadi Allah macam ini. Satu silap dia, tapi dia saudara Islam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila benda dah diwajib bagi jadi macam ni, nak buat mana apa jadi susah. Pasal benda dah wajib, nak buat jadi susah. Nak bincang cara diplomasi pun susah, nak ambil tindakan tak kena semua. Alangkah baiknya kalau sudah tersabak itu ada.
Kita baca tajuk di Masjid Fitra, Nabi kata apa? Al-ajlah minasyaitan wa ta'ani min Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kata al-ajlah, kalau gopoh gapak tak sabar, nak cepat, semua nak segera, itu syaitan. Nabi kata at-ta'ani, sabar, slow and steady, buat kerja cermat, min Allah, itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka Nabi SAW kata, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tak erti terima kasih ke manusia, dia bukan jenis tahu syukur pada Allah. Nabi kata, hadis riwayat Imam Ahmad, kalau dekat manusia dia tak tahu syukur terima kasih, ini orang dengan Allah dia tak tahu syukur. Tuan-tuan, ini satu hari kita baca mukadimah, cerita tentang satu kata musyrikin Makkah. Nama dia Mut'im. Anak dia sahabat Nabi SAW, Jubair bin Mut'im. Bapa dia ni Mut'im ni tapi tak tahu apa hal dia dengan Nabi. Dia lembu hati, tapi tak mesti Islam. Macam mana Abu Talib tak kata nak bersepak belakang Nabi. Dia ni bukan siapa-siapa dengan Nabi, bukan adik-beradik pun. Apabila Bani Hashim kena boykot, Bani Hashim ni keturunan Nabi, kena boykot. Di antara orang yang menggesa musyrikin Makkah supaya menghentikan boykot kepada Bani Hashim kerana kesian ke Nabi, ialah Mut'im ini. Dia bila Nabi kematian Khadijah, bila Nabi kematian Abu Talib, Allah suruh Nabi pergi ke Taif, kerana Taif di tempat sejuk, tempat selesa, tempat nyaman. Bila Nabi pergi di sana, cuba buka mulut berdakwah kepada penduduk Taif, Nabi kena punggah kita batu berdarah. Dalam keadaan Nabi sedih, jatuh di ikut tangga, Khadijah mati, Abu Talib mati, pergi ke sana kena punggah kita batu dan sebagainya. Nabi nak balik ke Mekah, musyrikin Mekah kami masuk. Siapa dia orang yang bangkit berdiri di sisi Kaabah, suruh supaya benarkan Nabi masuk ke Mekah? Siapa dia? Mut'im. Walaupun dia kata Mut'im ini, nanti kita baca cerita dia main cerita dia cerita Mut'im ini pun status. Dia cerita dia macam ini kan, agama ni semua syok dengar. Syok bila dengar ni kita, bukan syok dengar saja, kita nak ambil dia punya intipati, dia pengajaran tu kita nak ambil. Sehingga kan Nabi SAW, Mut'im ni dah mati dah. Satu hari Nabi teringat dia, Nabi sebut nama dia. Bila tu yang Nabi sebut nama dia tu, nanti kita cerita dia. Macam nak cerita, macam tak mau cerita, tapi yang tension. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa cerita pun ayat yang kita baca tadi ni, dia kata wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau hamba cuba nak bilang nikmat yang Allah bagi dekat hamba, hamba tak dapat bilang Tuhan. Apa yang Tuhan tak bagi kat kita? Firman Allah, innallaha la ghafurur rahim. Bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuni akan dosa hamba-Nya yang tak bersyukur. Manusia ni Allah bagi, lepas bagi, tak erti bersyukur kepada Allah. Satu hari dia menyesal pasal dia jadi satu orang manusia yang tak bersyukur. Dia bertobat kepada Allah, Allah terima taubat dia. Itu yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Begitu sifat dia. Sifat dia apa dia? Sifat dia Ghafurur Rahim, pengampun, penyayang. Dengan mudahnya Allah ampunkan dosa orang yang berdosa ke dia. Allah bagi sayang pula kepada orang tu, walaupun orang tu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuni akan dosa hamba-Nya yang tak bersyukur. Anytime kalau kita baca dalam hadis,
hadis qudsi. Allah berfirman dalam satu hadis qudsi. Allah kata apa? Dia kata dia turun mai ke langit dunia. Allah bersuruh daripada langit dunia kepada hamba-hamba dia. Mintalah ampun. Allah kata, kalau hamba minta ampun, aku ampunkan hamba. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla, Allah Tuhan Maha Mulia, Maha Hebat. Allah pula mai offer pengampunan dekat kita. Kepada siapa ni Allah offer pengampunan ni? Kepada orang yang bangkit sembahyang malam. Tak pagi jatuh bersih batu kong dia pagi bangkit, jangan bangkit maka buat batu saja, bangkit ambil ayat sembahyang, Allah buat Tuhan 2 rakaat, minta dekat Tuhan kepada dia, minta ampun dosa. Pasal apa? Pasal ni hak penting di hari akhirat esok. Ni hak penting, ampun dosa ni hak penting sekali di hari akhirat esok. Dosa ni dia nak bawa ke malapetaka kita di hari akhirat esok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu rahim kepada mereka itu, walaupun taksir mereka itu pada amalan mereka itu. Walaupun hamba ni taksir ni maksud dia apa? Cuai, lalai 7.20 dah, 7.20 malam dah. Ini kata apa semayang syak lagi 7.20 dah, lagi 10 minit lebih sikit nak masuk maghrib. Bini kata apa? Mau semayang syak lagi. Aku semayang lagi tau. Tu yang kata taksir. Bini kata apa? Semayang syak lagi baru pun. Aku semayang lagi tau. Mana nak tahu apa semayang ada? Nampak aku semayang tak? Dalam bini. Bini kata tak nampak tu yang tanya tu. Oh tak semayang lagi. Bawa pun masuk pancung ke langkah pintu wilayah. Taksir. Tuhan kata apa? Aku ampun hamba aku yang taksir ini. Cuai pun tak apa. Tuhan kata minta ampun, aku ampun. Dan Allah ampun mereka yang berhak. Jadi taksir. Dan masa kecederaan lah, baru semayang taksir. Hak derhaka, hak minwaga, hak berzina, hak mencuri dalam hidup dia. Satu hari dia bertobat, Allah ampun dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketahui barang yang kamu sembunyi dan barang yang kamu nyata daripada kufur dan maksiat, seperti mana iman dan taat juga. Allah Subhanahu wa ta'ala dia tahu benda sir. Sir maksudnya benda rahsia. Ada benda tiap-tiap seorang daripada kita, termasuk saya, ada rahsia. Kita ada rahsia kita. Ada kadang-kadang rahsia tu kita seorang yang tahu, bini tak tahu. Ada kadang-kadang rahsia kita dengan bini dia tahu, anak-anak tak tahu. Ada rahsia kadang-kadang rumah kita dia tahu, kita bini dengan anak-anak dalam rumah dia tahu, jiran sebelah pun tak tahu, dia pelajari pun tak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada rahsia yang boleh dirahsiakan daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata wallahu ya'lam, Allah tahu ma tusirrun wa ma tu'linun, apa yang kamu sembunyi, apa yang kamu tunjuk. Allah tunjuk nampak macam ikhlas, sebenar tak ikhlas, Tuhan tak tunjuk. Dan tidak kata nak jadi calon pilihan raya ini mesti kelihatan bersih. Kelihatan bersih belum tentu bersih. Itu dia beza. Nak menjadi calon pilihan raya mana-mana parti pun dia kata mesti kelihatan bersih. Dan kalau boleh mesti bersih. Kalau kelihatan pun belum muat, tak ada. Kelihatan bersih. Dan dia mesti kena betul-betul bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala hang portrait, hang punya image macam mana pun dalam tu Tuhan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak serupa makhluk. Dia tahu benda yang makhluk tidak tahu.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Dan bermula segala mereka, yakni asnam. Asnam maksudnya tokoh berhala. Berhala yang kamu sembah daripada lain Allah itu tidak boleh mencipta sesuatu benda. Sebaliknya, mereka itu, yakni asnam itu, kena cipta. Tuhan kata berhala yang disembah itu tak boleh cipta apa pun, bahkan dia itu sendiri dicipta. Walaupun dibuat daripada emas, walaupun dibuat daripada diamond, walaupun dibuat daripada benda yang paling mahal dalam dunia ni, dia dibuat, dia dicipta, dan dia tidak boleh mencipta apa. Dibuat daripada batu, kayu atau sebagainya. Pelik kadang-kadang satu orang mengaji tinggi tiba-tiba disembah batu. Pelik. Tapi itulah sesat manusia. Dia boleh jadi begitu. Sesat manusia ni boleh jadi macam tu. Dia fikir tidak berpandukan wahyu, tidak berpimpinkan sunnah Nabi. Sadari dia sembah matahari, sadari dia sembah bulan bintang, sadari dia sembah pokok, sadari dia sembah orang. Manusia kalau tidak ikut Quran, tidak ikut hadis, dia boleh jadi apa sahaja. Pelik manusia ni. Allah bagi cerdik, Allah bagi pandai, Allah bagi mengaji tinggi, mai tampung dia kosong. Dia percaya kepada tak nyamuk, dia percaya kepada benda yang tak boleh mencipta apa-apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan Tuhan kata amwatun ghairu ahya, berhala itu mati sekaliannya, tidak hidup. Dia kata berhala ni benda mati. Kalau sekiranya dia diukir, dia dibentuk, dia dibuat tinggi sekaki 50 tunduk sekaki tu, besar tak boleh. Walaupun dijamu kuih pau merah, tapi ada dah, dia tak boleh kuih pau merah, dia buat plastik kan. Boleh dia tahu, kalau kita tahu kan, dia buat tahu. Dulu dia buat okay, dia buat okay. Ikan-ikan itu kau juga ini bukan makan apa-apa, bukan plastik kan, tak ada kawan. Tapi sebabnya, kau perlu manusia itu bukan tak waras, tak masuk dalam akal waras. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu satu-satu ni tentang berhala ini. Berhala ini mati, tidak hidup, artinya tidak ada roh. Satunya. Kalau buat tangan dia dulu betul lah. Kau kata pagi esok tengok dia cakap, bilang pun tak, dulu betul lah. Bukan kata lalat dia ingat dia hidup dia, tebuan dia ingat dia hidup pun dia dah semua betul lah. Weh lah pergi tempat tu lah, dah betul betul balik dia dibuat begitu. Pun orang semua dia. Oh Tuhan, syukur pada Allah. Allah jadikan kita orang Islam. Syukur pada Allah banyak-banyak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Bahkan tidak tahu mereka itu, yakni asnam berhala itu tak tahu manakala, yakni bila waktu dibangkit mereka itu, yakni segala makhluk yang mati, maka betapa sebab orang kafir ada dia. Berhala itu sendiri tak tahu ni orang ada sembah dia ni nak mati bila, dah mati esok nak dibangkitkan bila, dia pun tak tahu. Bahkan dia pun tak tahu sembah dia ni bangsa apa. Dia pun tak tahu sembah dia ni ada kan juga, dia pun tak tahu. Kalau dia boleh cakap, dia kata apa lah, tak ada kan yang ada sembah aku, tapi tak dia cakap, tapi dia disembah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah sesat manusia apabila dia tidak mengambil Quran dan hadis Nabi sebagai pimpinan hidup dia. Kita baca dalam tafsir surah Ibrahim, soal tadi kita tafsir surah Ibrahim, kan Nabi Ibrahim ditakdirkan bapa dia, dalam setengah kitab tafsir kata bapa dia nama Azhar. Bapa dia orang kanan Namrud, orang kanan Namrud.
tukang buat berhala Namrud. Kerana tangan Tuhan bagi dekat bapak dia ni, dekat azab ni, tangan dia ni pandai. Dia pandai. Dia bila dia ukir, bila dia buat satu-satu benda tu hasilnya elok. Maka Namrud ambil dia jadi orang kuat istana Namrud. Nabi Ibrahim AS membesar di dalam rumah bapa dia yang membuat benda ni. Oleh kerana dia bakal Nabi istimewa, Nabi Ibrahim istimewa juga. Sampai hari ini kan kita dah baca dalam kalimah dulu, kita tahiyat dalam sembahyang, selain daripada selawat Nabi Muhammad, kita selawat Nabi Ibrahim AS. Berapa ramai Nabi itu ada, dia dipilih untuk dimasukkan di dalam selawat umat Nabi Muhammad SAW. Istimewa dia. Maka sesuai dengan kedudukan istimewa yang Allah nak bagi ke dia, ke Nabi Ibrahim ni, dia pada awal, pada kecil dah dia tahu ni apa dia buat nanti. Dia dah tahu benda ni tak betul. Yang akhirnya sekali dia main cerita Namrud tu, apa jadi kepada Ibrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ilahukum ilahun wahid." Bermula Tuhan kamu itulah Tuhan yang wahid, Tuhan yang besar. Tiada bandingan pada zat dan sifat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dia duduk pada kedudukan yang sangat istimewa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwa, dia, yakni Allah itu Tuhan yang ahad, Tuhan yang besar. Allahus Samad, dialah satu-satu tempat kita bergantung nak minta apa. Kita susah hati pun minta ke dia, kita sakit pun minta ke dia, kita ada hajat pun minta ke dia, kita bersyukur pada dia. Dia Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tak beranak dan dia tak pernah diperanakkan oleh sesiapa. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang kufu. Dan kita bila nak menikah, cari pasangan yang kufu. Kufu ni maksudnya apa? Sama, sepadan. Tak ada satu pun yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa yang boleh diletak setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kata apa? Ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu dialah Tuhan yang besar. Tidak ada bandingan dia dengan siapa pun. Falladzina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkirah. Maka bermula segala mereka yang tidak beriman dengan akhirat itu, hati mereka itu engkar akan wahdaniyatullah. Orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak boleh terima keesaan Allah. Kalau dia tak boleh terima Allah esa, bermakna dia tak beriman. Okey. Maksudnya apa? Dia tak percaya kepada Allah satu. Dia ada benda lain. Dia sekutukan dengan Allah. Pada bahasa ini orang kata dia associate dengan Allah. Dia minta kepada Allah supaya dia selamat. Dia minta kepada Allah supaya dia selamat. Tapi dalam masa yang sama, dia ambil satu tangkai jampi di kaki tangan. Itu yang dikatakan sekutu. Dia minta kepada Allah, dia tak minta dekat Allah. Tapi dalam masa yang sama, dia disekutukan Allah. Dia associate Allah dengan satu benda lain. Dia pergi satu tangkai di kaki tangan. Tengok duk main masjid, duk bang sampai nak keluar hukum apa semua. Tahu bila nak ambil ayat semayang, buang-buang baju Melayu, tarik-tarik tangan baju pagoda tu, tengok ni duk ikat duit sedih-sedih ke dalam. Duk ikat benang merah, duit sedih-sedih ke dalam. Kawan sebelah kata, Haji, okey. Haji, apa ni? Tutup dia. Budak ni tak boleh ni. Dari pagi main dia bimbang apa semayang, sah dia rasa selesai, budak ni ikut dia lagi. Haji tak ada haji lu pakai ni pakai apa? Yang budak-budak dia tak beritahu. Bukan ni saya nak tahu lah, bukan dia nak kata haji salah. Kalau apa, yang ni kebaik dia lah. Ni yang tumpang, ya syahadu an la ilaha illallah
Sedikit ada ini. Kalau dulu-dulu boleh pegang pakai tali kala hitam, sedikit ada itu. Apa ni? Ini Allah Subhanahu wa taala kata apa? Fallazina la yu'minuna bil akhirah. Orang yang betul-betul tak beriman dengan hari akhirat, qulubuhum munkirah. Hati mereka sebenarnya mengingkari keesaan Allah. Dia tak cukup tu bergantung dengan Allah tu, dia nak bergantung benda ni. Maka dia syirik Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa hum mustakbirun. Bermula mereka itu takabur daripada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Sebenarnya yang ini tak ragu-ragu lagi bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang tahu barang yang mereka sembunyi dan barang yang mereka nyata, maka membalas Allah akan mereka itu dengan yang demikian itu. Tuhan kata memang tak syak lagi, mereka ni adalah manusia yang sebenarnya tak kabur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin itu soal tahu isu kita satu kuliah. Siapa ada satu kuliah? Tak boleh gitu. Isu insya-Allah isu kuliah yang akan datang insya-Allah. Dia main cerita turun ayat yang akan datang ni kepada Nadhr bin Al-Harith. Yang Nadhr bin Al-Harith ni, dia ni apa hal dengan dia? Dia kata apa yang diceritakan dalam Quran itu, kalau nak banding dengan cerita yang dia buat, cerita yang dia buat lebih baik daripada cerita Quran. Dia ni penglipur lara. Nadhr bin Al-Harith ni penglipur lara kaki cerita. Ada enggak? Dia ni orang kaki cerita ni. Dia buka cerita daripada 2 orang jadi 5 orang, jadi 10 orang, jadi 20 orang. Dua ada ini di bawah orang dengar dia cerita. Dia ni sang apa nak panggil? Sang periwayat apa nak panggil? Dia cerita. Dia buka cerita ya 2 orang, 5 orang, 10 orang, 20 orang bagi dia dengar dengar. Nadhr bin Al-Harith jenis ini. Dia hendak cerita. Bila dia cerita saja, orang semua main dengar. Satu hari dia kata apa? Dia kata cerita tu lebih baik daripada cerita dalam Quran. Ni pertanyaan kata manusia ni, dia memang boleh jadi macam tu. Bila Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia satu kelebihan, satu keistimewaan, dia main jual. Bila dia main jual, dia nak menipu. Berbeza dengan sahabat Nabi. Saya cerita di masjid Al-Ustaz itu, satu sahabat Nabi nama dia Thabit bin Qais bin Syammas, nama sahabat Thabit bin Qais bin Syammas. Dia ni Nabi punya spokesman. Kita tengok bila jadi apa-apa isu-isu lah ada tu, keluar spokesman daripada kerajaan Filipin, juru cakap. Ini White House punya spokesman, juru cakap daripada White House. Nabi SAW ada seorang juru cakap, nama dia Thabit bin Qais bin Syammas. Satu orang hebat. Nabi pilih dia untuk jadi juru cakap Nabi ini pasal apa? Pasal kepetahan dia bercakap. Dia kata Thabit bin Qais bin Syammas ini, dia kalau dia bercakap, suara dia lantang dan dia sangat mahir patah hujah. Kadang-kadang ada orang nak challenge Nabi, nak berhujah dengan Nabi, dia hantar dia Nabi. Tak payah Nabi pergi pun, hantar dia Nabi. Kepetahan dia berhujah, fakta yang ada dekat dia, kemahiran dia menyusun kata-kata dan sebagainya, memang orang Allah di kaki itu. Thabit bin Qais bin Syammas. Tapi dia satu orang manusia yang sangat tinggi takwa dia. Walaupun dia satu orang manusia yang mempunyai aura, bila dia bercakap, orang berhimpun dengar ramai. Orang nak dengar setiap patah perkataan dia, orang nak ingat setiap patah perkataan yang dia cakap.
Tapi dia takwa dia cukup tinggi. Bila turun ayat, bila tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, di makam Nabi itu di atas apa? Kawang besi yang jadi grill, yang jadi apa, Masjid Nabawi itu dia buat ayat Quran, surah Al-Hujurat. Bila ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Bila dan di makam Nabi dia tulis lalu tiga ini saya baca. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi. Itu adab. Sebab bila kita sampai di sana, adab itu berkekalan sampai hari ini. Tak boleh kita sampai di depan makam Nabi itu hidup pokok teriak, tak boleh. Itu mengangkat suara, itu kurang adab dengan Nabi. Dia adab ziarah ni dia minta tu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Macam tu dia, dengan suara hati. Lu minta Allah, tak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ayat ni, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Jangan kamu angkat suara kamu lebih daripada suara Nabi. Dia turun ayat ni, Sabit bin Qais bin Syammas tak keluar rumah, dia teriak kat rumah. Daripada satu orang yang bersuara lantang, daripada satu orang yang petah berpidato, daripada satu orang yang hebat dari segi berhujah dan memakamkan hujah, bila turun potong ayat aja, Allah kata, wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu atas daripada suara Nabi. Dia menangis, dia duduk dalam rumah, dia tak keluar rumah. Nabi bila Nabi sedang tidak ada dia di dalam majlis Nabi ni. Nabi tanya, mana Qais? Mana dia ni? Aku tak nampak dia. Sahabat beritahu dekat Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, Sabit sedih pasal Allah sudah turun ayat tegur orang yang suara telah daripada suara Nabi. Dia rasa Allah tegur dia, dia sedih. Oh, Nabi kata dah, ayat tu bukan turun untuk dia. Ayat tu tidak diturunkan untuk tegur Sabit. Sabit okey, tapi abang dekat dia daripada Sabit. Nabi dah beritahu ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, bukan tegur hang suara deras. Dia kata siapa kata? Nabi kata kau boleh main lagi sikit. Takwa dia tinggi. Turun pula ayat dalam surah Luqman, wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Turun ayat ni, wala tusahhir khaddaka linnas, jangan kamu paling muka kamu daripada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu jalan atas muka bumi dalam keadaan kamu sombong, bongkar, takabur. Dia berasa ayat tu memang ke dia juga. Dia rasa dia seorang terai yang sombong, tak main pula, duk menangis di rumah pula. Bagi tahu ke Nabi, Nabi kata dah, ayat ni tak tegur dia, dia okey, main pula. Tuan-tuan, ni yang kata perintah pada sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hebat dia ni. Dia bertindak takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang akan datang insya-Allah kita tengok apa cerita dengan Nadhr bin Al-Harith ini. Yang klik kata cerita dia lebih baik daripada cerita Quran. Lepas tu ayat yang akan datang pula, dia akan main pula cerita tentang Namrud ni. Orang belakang kita tak main lagi Namrud ni. Namrud ni ayat yang akan datang, dia akan main dekat kita cerita yang kata Namrud ni. Apa keistimewaan Namrud? Seorang ahli dalam bidang matematik, Namrud ni. Dia ahli dalam bidang matematik. Masa tu dia pergi ilmu hisab, ilmu mengira ni, dia pandai. Dan yang kata Namrud ini dia ahli dalam bidang architecture.
Sehingga Quran dia cerita tentang kehebatan dia ni. Dia buat apa? Dia buat satu surah. Dia panggil surah. Surah maksudnya tahu, menakau. Orang yang mula sekali membina tahu menara tinggi ni ialah Namrud yang menjadi musuh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia buat tahu tinggi ni. Tujuan Namrud ni apa dia? Tujuan dia nak naik di puncak menara ni. Dia nak bunuh semua penduduk langit. Pandai sangat dia kadang-kadang gila tu lah. Kadang-kadang lah, bukan semua. Kadang-kadang dia pandai sangat dia gila. Daripada macam kita mentor kan, dia ada lampu, dia ada filament kan. Kalau dia boleh alih elektrik takat 5 watt, kita alihkan 40 watt, apa jadi filament tu? Okey kan? Manusia pun lebih kurang macam tu lah. Lalu dia alih, bila jadi pandai tertih ni, saya isyok tak nyala pun. Tak nyala tulis motor syok ni. Namrud tu dah jadi macam tu. Nah, kita akan tengok apa hal Namrud ni, detail dia macam mana. Dan dia, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia adalah orang yang mencipta ilmu horoskop. Horoskop apa? Dia asalnya dia alim di dalam ilmu falak. Ini yang kata Namrud ni orang cerdik. Dia alim di dalam ilmu falak. Bermula dengan asas ilmu falak ni, kaji bintang ni. Dia dikawin di dekat horoskop. Lepas itu sekali dengan tinik nasi orang. Di antara sebab Namrud tak percaya Tuhan, bahkan mendakwa dia Tuhan, kerana alim dia di dalam horoskop ni. Dia tengok orang, dia baca amal nasib dalam setahun, dalam 2 tahun, dalam 5 tahun, nanti main jadi. Orang yang boleh teka masa depan orang. Apa dia ni? Tuhan. Dia tahu what is going to happen in the future. Hang lagi 5 tahun nak jadi pak, dia Tuhan. Dia tahu apa dia percaya apa? Apa percaya Tuhan Ibrahim? Tuhan yang Ibrahim tu abang ni Allah. Apa pernah tengok Allah? Dia kata. Dia tu tanya, apa pernah tengok tak? Puak ni nak jawab apa? Ni lah dia kata, apa dia cari? Yang apa dia cari Tuhan, dia panggil ya Allah, ya Tuhan. Ni dia kata, ni tu berdiri depan Tuhan ni. Puak ni pun kata, mungkin boleh. Dia kan? Namrud. Berakhir kepandaian dia ni dengan apa? Satu bangkok masuk Dubai itu. Itu cerita insyaAllah bulan depan. Kalau tak bilang ayat. Ya, saya tengok bangkok ini. 3 benda, 3 binatang adu yang Tuhan sebut dalam Quran, tuan-tuan. Kita dibaca ayat tentang 3 binatang adu. Satu apa dia? Bangkok ni. Nyamuk. Ada satu ayat cerita pasal nyamuk ni boleh menyebab manusia jadi kafir. Tuhan kata ada nyamuk. Yang kedua, zubat. Zubat apa dia? Lalat. Binatang adu. Ada cerita Al-Quran. Zubat. Dan yang ketiga apa dia? Laba-laba. Al-Ankabut. Binatang adu juga sampai jadi satu surah. Nama surah Al-Ankabut. Macam siap. Tapi ada cerita dalam Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sia-sia, tidak saja-saja ambil binatang ini untuk dicontohkan di dalam Quran. Itu yang akan datang, dia akan main cerita tentang benda-benda ini semua. Nah, wallahu a'lam. Kita tahu dengan tasbih kafarah surah Al-Nas. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادة اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك
بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتح العافية وارزقنا فهم النبيين